Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, saya Najihah selaku moderator anda pada program Dia Rasulullah Seri 3 ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan alangkah baiknya jika kita mengajak sahabat handai dan ahli keluarga kita untuk sama-sama mengikuti program yang bermanfaat ini. Oleh kerana program seperti ini sangat bagus dan terdapat banyak manfaat yang kita boleh perolehi bersama. Para penonton yang dihormati, bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Untuk makluman semua, program Dia Rasulullah Seri 3 ini adalah majlis ilmu yang diadakan setiap minggu sehingga 28 Jun nanti. Saya mewakili pihak penganjur ingin memohon maaf kerana tidak dapat live di YouTube pada minggu lepas oleh kerana timbul masalah yang kami tak dapat elakkan. Oleh itu, Dia Rasulullah Seri 3 ini akan ditayangkan pada hari ini insya-Allah. So, terima kasih kepada Ustazah Anissa yang sudi bersama kita pada malam ini untuk berkongsi ilmu dan para penonton semua. Okey, baiklah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah khair, sihat. Fatin sihat? Okay. Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Moga perkongsian hari ini lebih santai tetapi sampai kepada para pendengar dan penonton di YouTube. InsyaAllah. Saya yakin pasti semua sudah bersedia untuk mendengar perkongsian dari Ustazah Anissa pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menyebut Ustazah Anissa untuk meneruskan program Dia Rasulullah Seri 3 yang bertajuk Siddiq, Kejujuran, Teras Kecemerlangan. Dipersilakan. Okey, Ustazah dah boleh mulakan. Dipersilakan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera semua, terutama kepada adik Fatin kita selaku pengurusi majlis kita pada malam ni. Alhamdulillah, juga kepada seluruh ahli jawatankuasa yang bertugas lumus untuk menghidupkan juga majlis Jannatul Firdaus ni. Masya Allah, tahniah. Tahniah sangat-sangat sebab anda semua dipilih oleh Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey. Seterusnya. InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk kita hari ini iaitulah kepada siri yang ketiga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita tengok dia Rasulullah SAW ni, Masya Allah. Tajuk yang sangat hebat, subhanallah, dengan idea kreativiti yang kita nak ilmu Allah ni, maka Allah bagi kepada kita dengan tajuk kita nak buktikan sama-sama, bukan sekadar adik-adik tetapi bersama kita pastinya seluruh alam bumi Allah ni, daripada langit dan bumi ni, terutamanya para malaikat bersama-sama dengan kita, mendoakan moga-moga kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Adik-adik semua cintakan Rasulullah SAW, betul? Sayangkan Rasulullah SAW, kan? Jadi sama-sama kita hidupkan. Boleh tulis kat chat, buktikan ya Rasulullah kami merinduimu ya Allah. Ya Rasulullah SAW yang memberi, yang membawa sirna, nur, kegemilangan Islam dalam kehidupan kita sampai ke hari ini, dan insya-Allah sampai ke Jannatul Firdaus, insya-Allah. Amin ya Allah. Jadi dengan tajuk kita nak buktikan bahawa kita nak rasa sangat, nak cuba
sangat. Ya, bukan sikit-sikit, sangat-sangat. Sungguh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buktikan bahawa kita nak buktikan apa yang Rasulullah SAW tinggal kat kita, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pergi kepada tajuk siri yang ketiga kita, itulah As-Siddiq. Tajuk kita fokus siri, terlalu luas, perbahasan ulama sangat hebat. Jadi kita tak termampu dengan keadaan yang ditaklifkan untuk menyampaikan. Tajuk ni subhanallah, kita ambil sikit tetapi konsisten insya-Allah. Itulah di bawah tajuk kita, kejujuran teras kecemerlangan. Keindahan sifat siddiq Rasulullah SAW ini sama-sama kita amalkan. Dan apa hasilnya? InsyaAllah kecemerlangan kita akan dapat di dunia sampai ke akhirat. Dan bertemu dengan Allah Ta'ala pastinya bersama dengan Rasulullah SAW. Seterusnya, yang paling utama kita ucapkan syukur sangat kepada Allah. Subhanallah, kita tengok slide yang kedua. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa maksudnya? Okey, sama-sama kita baca sama-sama kita bagi peluang malaikat rokib dia catat amalan kita. Allah, insya-Allah Itulah firman Allah SWT, sesungguhnya qad kana lakum, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu ikutan yang baik. Tidak ada kurang wala susah zarah pun. Dah ada contoh untuk kita. Itulah idola kita dunia sampai ke titisan nafas kita yang tak ada. Kita akan ikut sesuatu. Allahu Akbar. Ini Allah mengiktiraf Rasulullah SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Itu ikutan kita. Andainya kita dah teruskan habis dulu ayat ni. Ikutan yang baik bagimu hanya bagi orang yang mengharap kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkatan daripada Allah SWT. Dan juga dia mengharapkan dia seronok nak jumpa hari kiamat nanti. Dan apa yang kita lihat ciri-ciri orang yang macam ni, iaitu dia banyak menyebut Allah, dia banyak zikir, banyak ingat Allah Ta'ala. Apa yang dia buat, apa dia langkah, apa yang dia kata, Masya Allah, semuanya dengan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi insya-Allah kita yakin dalam perbincangan kita, ahli grup kita, Masya Allah, ahli grup kita ni semuanya semuanya ahli Jannatul Firdaus. Termasuklah yang kita nampak jelas hari ni, para malaikat yang hadir adalah hati-hati malaikat. Confirm manusia, tapi hati-hati mereka yang berebut-rebut nak dapatkan ilmu nurullah, insya-Allah. Okey, jelas jadi sebelum ni kita dah cerita pasal fatwana, amanah, kena ikut tertib, mesti ada ilmu. Nak cerita pasal tentang sidik ni, mesti ada ilmu tentang sidik, mesti bijak tentang sidik. Apa itu sidik? Subhanallah. Sebelum tu kita tengok Allah Muhammad, slide kita seterusnya Subhanallah. Tengok slide yang ketiga. Okey. Okey. Sebelum tu sebelum tu kita nak kongsi, ingat bila kita cerita pasal sidik ni, satu perkara yang tak boleh kita rasa aku dah buat yang terbaik. Perkara ni agak sukar. Dia melibatkan, dia ada kaitan sangat rapat apa yang kita bincang sebelum ni, tajuk fatwanah. Apa kaitan dengan fatwanah? Kita kena banyak selawat Rasulullah SAW. Bila kita banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom kita selawat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar. Bersama kita para malaikat dan juga Allah sentiasa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajipan kita masuk buku iman yang keempat, sentiasalah banyak selawat. Ini bukan sunat, bukan sunat tetapi mewajibkan kita. Sunat biasa-biasa tak, tapi sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Mewajibkan diri kita bila kita mengaku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ilmu Allah pun turun sikit demi sikit. Mungkin tak mustahil, banyak demi banyak, alhamdulillah. Jadi Allah pilih kepada hamba yang benar-benar ikhlas kerana Allah. Itulah namanya fatanah. Dia bila dia dapat ilmu ikhlas kerana Allah, dia lebih lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Maka mana buktinya? Dia semakin tak berhenti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Muhasabah diri kita, banyak tak selawat? Kalau betul kita banyak, adakah kita buat betul-betul ke? Ya, buat. Macam mana buktinya? Kita ajak kawan-kawan yang lain. Macam mana ajak? Jom kita selawat. Itu antara yang kurang berhikmah. Yang paling berhikmah Allah sebut dalam Al-Quran, iaitulah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mestinya betul-betul berhikmah, bijaksana. Iaitulah dengan kita sebut, orang sentiasa dengar, lama-lama dia pun terikut. Ini contoh yang mana tak menjentik hati perasaan orang yang kadang-kadang tak biasa, jadi nak buat ke, tapi dah selalu dengar. Kan? Allah SWT. Nak sentuh barang Allah SWT. Kan? Tengok kawan ni Allah SWT. Tengok pengurusi kita Fatin Allah SWT. Subhanallah. Keluar nur Muhammad, memberi petunjuk Allah untuk hati kita menerima hidayah Allah SWT. Itu untungnya kita Allah pilih. Allah beri ruang untuk mendalami tentang fatanah. Mesti ilmu yang ikhlaskan Allah Ta'ala. Dia akan menjadi nur penyuluh hati kita. Barakah dengan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh sayang? Boleh semua adik-adik semua, subhanallah. Boleh tulis kat chat kita. Selawat banyak-banyak tak apa. Sampailah habis program, sampailah ke titisan nafas kita yang terakhir. InsyaAllah, jaminan Allah Ta'ala untuk mereka ini pasti bersama dengan Rasulullah di akhirat, di syurga nanti. Amin ya Allah. Kemudian seterusnya, kita nak pergi kait dengan sujud ni bukan satu perkara yang mungkin orang kata bukan yang mudah, tetapi sangat senang. Saya suka fikir yang lebih lagi cepat sikit. Sangat senang. Kalau fikir susah, bila nak jadinya? Jadi fikir yang paling mudah, paling kita rasa seronok. Nak cubalah. Baiknya dia, maknanya kita banyak berhusnuzan dengan Allah Ta'ala. Allah beri sesuatu menurut sangkaan hamba-Nya. Ini dalam hadis kursi. Bagaimana Allah beritahu kat Nabi Muhammad, ni hamba-hamba aku lah kalau dia bersangka baik dengan aku. Kalau dia bersangka buruk dengan aku, tak ada Allah nak minta ampun, minta maaf. Tapi istilah kita cakap hari ni, jangan duk berasa hatilah. Pasal apa dia lebih aku tak dapat? Kan? Pasal apa dia baik aku tak boleh baik? Lepas tu aku geram lah, dah lebih baik. Lepas tu ramai orang cari dia, aku ni. Okey, maaf ya adik-adik. Itu menyebabkan kita kena cari jalan yang paling mudah, iaitulah bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Barulah kita pergi kepada step yang kedua, iaitulah amanah. Apa fungsi amanah kita nak fokuskan? Bahasa ulama sangat besar, sangat luas. Kita ambil sikit je. Fastabiqul khairat. Mujahadah nafsu. Hari ini kita tengok di Palestin, angkat senapang, angkat batu lempar. Itu paling hebat lah tu. Kita nak angkat nafsu mutmainnah, betul-betul menguasai diri kita supaya sentiasa mencari jalan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau orang tu baik, kenapa aku tak boleh? Kalau dia boleh berjaya, kenapa aku tak boleh berjaya? Kalau dia susah, kenapa aku tak boleh sabar sikit? Kalau dia macam-macam lah kan. Tapi yang pastinya kalau dia boleh, aku mesti. Kalau dia boleh anugerah dan chancellor, semua ahli guru kita semua boleh dapat anugerah dan chancellor. Amin ya Allah. Jangan terkejut bila kita yakin dan banyak selawat kepada Rasulullah. Kecerdikan, kebijaksanaan, fatanah itu pasti mengalir dalam setiap darah daging dan yang mengalir dalam tubuh badan kita, dan pasti menolak nafsu amarah yang pastinya kita
berjuang sesuatu untuk singkirkan secepat yang mungkin, insya-Allah. Sebab tak lama lagi nak exam ni, nak cabaran lagi hebat. Jadi mesti ada dalam diri kita kekuatan. Fastabiqul khairat. Ini bukan ayat biasa, ayat sangat luar biasa. Iaitulah Allah cerita di dalam Al-Quran. Belum-belumlah kamu dalam melakukan kebaikan. Ataupun ayat ini juga Allah menterikan dalam surah Al-Mulk. Adik-adik baca kan, ahsanu amala. Allah uji kita dengan kehidupan ni supaya kita betul-betul hidup dengan ilmu, hidupkan ruh kita dengan ilmu Allah ini, yang bukan satu rezeki yang tak semua orang akan dapat. Terutama ilmu yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini Allah pilih. Tahniah adik-adik semua ahli. InsyaAllah beribu-ribu bersama kita malaikat doakan untuk kita semua. Jadi apa yang kita nak, Allah nak uji kita. Allah nak pastikan kita dengan ujian-ujian yang kita berdepan sekarang ni. Ujian dalam pembelajaran, ujian dalam situasi PKP, ujian dalam berdepan dengan mihnah tribulasi dalam keluarga. Jadi macam mana nak buat? Ahsanu amala. Allah nak tengok siapa yang fastabiqul khairat. Siapa yang paling baik sekali. Orang yang ni Allah pilih kasih. Orang yang macam ni Allah uji dia. Kan? Macam mana? Bila semakin uji, rupanya semakin kita dekat dengan Allah. Peluang syukur lagi dekat. Amin ya Allah. Okey, dan tak mustahil. Baiti jannati, dah rasa duduk dalam syukur. Itulah pusat pendidikan yang utama, yang paling utama. Kita celek balik upaya kat rumah kita je kan. Astagfirullahalazim, kita pergi pada poin yang ketiga baru seronok. Dia ada kaitan tadi yang kita bincang tadi, iaitu as-siddiq. Maknanya kita benarkan fatonah tadi. Betul ya Allah, aku nak ilmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul perbahasan ulama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi perbahasan di kalangan ulama mufassirin menjelaskan bismillah iaitulah kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana makhluk, bukan kerana kerana nak berjaya kita belajar sesuatu. Berjaya untuk melepasi periksa untuk seni ke, berjaya untuk pastikan siap PhD ke, boleh. Tetapi ulama tegaskan di sini, kita nak lebih paling utama benarkan siddiq, benarkan yang mana kita setiap saat kita berikrar, terutama dalam solat 17 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ini kita takkid dalam doa iftitah. Betul semua ya Allah, solat ibadahku. Kita benarkan hati kita. Semuanya, mati hidupku, hidup dan matiku ini semuanya ya Allah kerana-Mu ya Allah. Jadi bila kita yakin, kita ingat apa yang dah kita ikrar, kita berjanji dengan Allah dalam solat, habis solat kita akan jadi lebih cemerlang daripada yang semalam, insya-Allah. Itu antara objektif kita, kejujuran, teras kecemerlangan. Maksudnya kita benarkan hati kita betul. Kalau kita betulkan dengan Allah Ta'ala, pastinya kita pergi kepada hablul minan nas pula. Okey, seterusnya kita pergi tengok pula. Allahu Akbar. Apa erti siddiq? Allahu Akbar. Erti siddiq iaitulah benar, iaitu suatu sifat mulia menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang gaib. Okey, ini termaktub dalam slide seterusnya sahabat kita dah tayangkan tadi, subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah. Kat sini tak tulis sini ayat tentang ayat 33-35, tapi ada ayat sebelum tu, ayat 1 hingga 5. Okey, kita balik kepada ayat tadi, subhanallah, iaitulah perkara-perkara yang dia benarkan. Yang paling utama nak kongsi dengan adik, subhanallah, Allah nak ingatkan kepada kita. Bila kita laksanakan 4 sifat Nabi, antaranya yang ketiga ini, kita benarkan fatwa, maknanya kita benarkan ilmu Allah. Ilmu Allah yang paling utama itu duduk pada syahadatain itu. Percaya pada 6 rukun iman itu. Percaya ini masuk pada amalan yang kita bincang pada siri yang kedua. Maknanya kita percaya kepada Allah. Kita tak percaya pada sekeliling kita. Kita utamakan Allah. Yang kedua, jadikan malaikat itu sebagai teman kehidupan kita. Ke mana-mana kita tahu malaikat sentiasa doakan untuk kita. Allahu Akbar. Bagaimana rindunya Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Kita hidupkan rindunya kita, malaikat rahmat yang sentiasa mendoakan kita, terutama malaikat Raqib. Antiklah
Okey, seterusnya adik-adik yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok minta maaf kita masih lagi di slide ya. Ustazah Hasan seronok nak konsisi nak membenarkan bahawa Rasulullah SAW yang bersifat sidik. Allah buktikan dalam surah An-Najm, surah bintang, daripada ayat 4 hingga 5. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Allahu akbar. Kalau tengok di sini ni macam pendek. Subhanallah, minta maaf, tolong betulkanlah. Okey, subhanallah. Jadi ayat ini membuktikan bahawa Allah bersumpah demi bintang. Hebatnya bintang, suatu ciptaan Allah yang berada di atas langit. Yang mana semasa ia menjunah, rakan kamu Nabi Muhammad SAW yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyerang. Maksudnya kehebatan bintang ni Allah bersumpah. Sebab orang dulu di kalangan orang-orang Quraisy dulu dipercaya kepada kedudukan bintang-bintang. Tiba-tiba Allah nak gambarkan bagaimana kaum Quraisy ni dia Allah SWT. Maksudnya dia orang kafir Quraisy ni pandang Nabi Muhammad ni rendah. Dia menuduh bahawa Nabi Muhammad bawa risalah yang tidak betul. Maka mereka kata Rasulullah ni penipu, pembohong. Allahu akbar. Na'udzubillah, saya tak nak sebut tapi dah tersebut juga. Tapi dalam kurungan lah Allahu akbar. Tapi Allah benarkan dalam surah An-Najm ni. Dan Allah benarkan bahawa Nabi Muhammad itu tidak sesat. Maksudnya tidak membawa kepercayaan yang khurafat, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Ini sangat menarik. Rasulullah tak cakap menurut hawa nafsunya. Kita kadang-kadang Allahu akbar, rasa nak mempertahankan pendapat kita tanpa kita sedari kita mempertahankan bukan pendapat kita, bukan logik akal kita, tetapi nafsu yang rakus mengawal diri kita. Allahu akbar. Jadi di sini Allah beritahu pergerakan Nabi Muhammad SAW, bergerak Rasulullah, bergeraklah Islam. Tak ada walau satu titik noktah pun yang menyatakan Rasulullah ini sebaliknya. Bahkan Rasulullah adalah seorang Rasulullah yang benar lagi membenarkan apa yang Allah turunkan daripada langit. Itulah 30 juzuk Al-Quran. Okay, seterusnya kita tengok okay. Bertepatan dengan tajuk kita, sidik. Masya Allah, kita ambil daripada surah Al-Mu'minun. Kita baca sama-sama. Saya suka tahu. Adik-adik baca sebab sedap. Suara adik-adik semua ni suara ahli jannah. Sweet 20. Macam kita duduk di alam syurga dan subhanallah. Kita baca sama-sama Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allahu Akbar. Hebat adik-adik, subhanallah. Tahniah adik-adik. Allahu Akbar. Ayat ni memang cantik, sangat indah. Memang fokus untuk semua adik-adik. Tahniah adik-adik, subhanallah. Subhanallah. Alfu mabruk alaik. Alhamdulillah. Apa maksud ayat ni?
Allah beritahu kat kita. Mungkin kita rasa alah ayat ni Allah turun kat Nabi Muhammad. Kita baca je lah. Kan? Tetapi sebenarnya Nabi Muhammad SAW, mungkin kita nampak tak ada, tetapi aura kita meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan Islam di muka bumi Allah. Pastikan tidak ada penyembah-penyembah syirik ni. Kitalah yang memikulnya. Allahu Akbar. Ada kait dengan amanah Allah Ta'ala tadi. Ya, amanah Allah untuk kita teruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qad aflahal mu'minun. Allah beritahu kat Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad walaupun kita nampak tak ada, tetapi kita teruskan juga, kita faham. Allah kata sesungguhnya telah cemerlanglah orang-orang yang beriman. Jadi adik-adik semualah, ya, Al-Mu'minun iaitu orang-orang yang berpegang kepada amanah Allah. Tahniah adik-adik dah melalui siri yang kedua, mana adik-adik faham kita sedang memikul amanah Allah untuk jaga bumi Allah, untuk jaga ilmu Allah yang kita sedang pelajari hari ini. Habis exam, tunggu 50 tahun, 100 tahun. Bila tanya apa yang kamu belajar masa kat UiTM, kita boleh cerita lagi sebiji demi sebiji. Muka surat apa-apa. Siapa lecturer kita hebat? Sebab apa? Ilmu yang ikhlas diberkati Allah Ta'ala. Ya, bila ilmu yang diberkati Allah, khatanah sentiasa bersama dengan kita, insyaAllah. Jadi apa cirinya? Mukminun, dia percaya, dia yakin dengan ilmu dia, pasti dia dipelihara, sentiasa dibenteng oleh malaikat. Sukar dan susah pastinya tak dihampiri oleh iblis la'anatullah. Tak adalah kita nak you ke, tapi kita lebih yakin lagi dengan Allah dan Rasulullah SAW. Apa ciri-cirinya orang yang betul-betul beriman ni? Ni betul ya semua adik-adik, dan kita ulang balik ayat Allah Ta'ala beritahu kita, iaitu mereka yang mampu jaga solat ni dalam keadaan khusyuk. Allahu Akbar. Kita benarkan bahawa ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun dah angkat takbir. Allah Akbar. Dengar azan terus angkat takbir solat sunat. Seronok dia nak jumpa Allah. Kan? Bila dia jumpa dengan Allah dalam keadaan sebelum tu, dia sentiasa dia jaga mandi wajib dia. Ya, minta maaf adik. Saya nak selitkan di sini ya, insya-Allah ya. Kita orang perempuan, adik-adik semua ni siswi-siswi. Andai kata ada siswa perlu ambil tahu, ambil peran. Kenapa ada hadis Rasulullah SAW pesan ya, seorang isteri tak boleh tinggalkan suami dia. Ya, kena teman juga suami dia, dan suami pasti tak tinggal isteri dia. So macam mana pula isteri? Semua bakal ya. 30 tahun, umur 30 tahun nanti semua dah ada keluarga, insya-Allah. Macam mana pula yang isteri kalau suami macam tak kisah je? Sama je. Sama je, tapi Allah utamakan bagi isteri. Kenapa? Ada perbahasan ulama berbincang, iaitulah kerana orang perempuan ni tak boleh keseorangan. Maaf ya. Betul lah ada malaikat wakil hati, ada Allah, tetapi manusia tu kena ada, terutama yang menjadi wali ni. Kalau mak ayah dia dah lepas dia untuk berkeluarga, suaminya. Okay? Jadi apa yang sepatutnya? Selalunya kalau isteri ataupun anak perempuan tak didik dengan ilmu Islam yang benar-benar dia tu fatanah, amanah, macam mana nak sidik? Jangan terkejut isu semasa di luar sana. Allahu Akbar. Ayah rogol anaknya. Abang bersama dengan adik ni, musim PKP ni. Allahu Akbar. Faham je lah dalam kurungan kita tukar topik terus cerita kita. Jadi kenapa? Kerana sebelum berlaku tu, mana-mana dah keberangkalian. Ustazah, saya tak tahu nak macam mana. Saya dah kena gangguan lah Ustazah. Malam saya tak nak tidur lah Ustazah. Maaf lah Ustazah, kenapa ya? Ustazah depan dengan adik. Kemudiannya ada pula yang ni. Mimi, macam mana Mi? Kita dah ikhtiar berubat dah, tapi duk nampak-nampak je. Allahu Akbar. Ini sebab amanah. Bila amanah kita tak jelas tadi, kita nak sidik macam mana? Nak benarkan hati kita macam mana? Bila amanah kita tak pegang semua, percaya kepada 6 rukun iman, kita lebih percaya pada perkara yang Allah tak suruh pun. Kita lebih percaya pada perkara ghaib yang macam mana? Tak boleh. Jangan percaya kepada makhluk lain selain 6 rukun iman ni. Ya, kena tahu, kena membenarkan hati kita. Dia wujud tetapi tak boleh percaya. Okey, masing-masing ada pesan dia untuk sama-sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agak-agak dah dia faham ya. Ustazah sengaja tak nak sebut sebab Ustazah nak sebut yang lebih baik lagi sebagai
Malaikat rokit cantik betul. Subhanallah. Jadi nak kongsi ni, nak khusyuk pastikan tak ada walau sebesar zarah pun kita ingat selain illallah. Ni sebelum solat, dia ingat tu. Dia ingat ni. Kan? Jangan tak kira pasal perkara right lagi. Menyerang semacam. Adalah topi apa. Tak ada tas-tas shantar apa-apa lah kan. Semua tu dia ambil kira. Allah ambil kira supaya kita bersihkan hati kita. Bersihkan minda kita. Iaitu dengan mandi wajib dan ambil wudu. Ya, barulah kita jumpa Allah dengan hati bulat sesungguh 360 darjah. Kerana-Mu, ya Allah. Ni allazina hum fi salatihim khashi'un. Kadang orang khusyuk ni Allah sebut lagi dalam ayat lain. Ayat yang dalam surah Baqarah ada. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah dengan Allah dalam keadaan sabar dan banyak berdoa. Barulah dia dapat rasa kekhusyukan tersebut. Jadi khusyuk ni satu perkara yang tak semua dapat sama. Jadi kita belajar tu nak jadi orang-orang yang benar lagi cemerlang, ini dia, jaga solat dia. Dia banyak doa sesungguh, minta Allah pelihara hati dia supaya digenggam oleh Allah Ta'ala sesungguh. Allah jaga hati kita, amin. Kemudian diikuti yang kedua, dia tak buat perkara yang lawa. Ustazah minta maaf. Ustazah pun manusia biasa. Ada perkara yang terbabas tak boleh nak dikawal. Tetapi kita cepat minta ampun dengan Allah. Jadi Allah pesan kat kita, orang yang cemerlang dia takkan campur perkara baik dengan perkara yang lama. Perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak mendatangkan. Bukan perkara yang tidak mendatangkan. Perkara yang menyebabkan di pada masyarakat lagi lama hidup. Nauzubillah. Jadi carilah peluang kita untuk segera cepat. Fastabiqul khairat. Berlari cepat masuk ke syurga. Macam mana? Carilah tempat pusat-pusat ilmu. Pergi kepada cerita pasal As-Siddiq. As-Siddiq ni kisah ada lagi tafsir. Ada ayat ni. Ada cerita ni. Masya Allah, ini memang hebat adik-adik. Saya yakin sebahagian, bukan sebahagian, keseluruhan adik-adik mampu dah buat macam ni. Sebab tu Allah izinkan kita faham tentang wallazina hum 'anil mu'ridun. Kita dapat atasi masalah lara ni. Sebab Allah beritahu lagi dalam surah Al-Waqi'ah. Bagaimana orang ahli syurga ni Allah tapi dalam syurga ni Allah cerita semuanya dalam keadaan majlis ilmu ni duduk khusyuk. Tak ada fikir lain dah. Antaranya ayatnya Allahumma sholli minta maaf saya nak sebut spontan ni. Maknanya Allah sebut dalam syurga tak ada perkara yang lara. Jadi kalau kita duduk dalam dunia rumah kita, di kolej ke, di tempat kerja ke adik-adik, ada benda yang lara, muhasabah. Apa ni betul ke? Yang Allah kata dalam surah Waqi'ah, tak ada dalam syurga tak ada benda yang lara. Kalau terjebak dalam perkara yang lara, cepat-cepat beralih. Allah Akbar. Seterusnya adik-adik, kita pergi kepada yang 1, 2, 3. Wallazina hum lizzakati fa'ilun sedekah. Siddiq ni dia lebih akrab dengan penterjemahan ulama dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Pergi kepada sedekah. Zakat ni dia bersih hati dia. Semakin berganda sepuluh rezekinya, subhanallah. Maka dia buat sesuatu. Dia tak berkira dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya berlaku kisah sahabat Nabi dengan Rasulullah kan. Sayyidina Abu Bakar bagi seluruh harta dia. Tentang zakat tak pernah terlewat. Begitu juga Sayyidina Umar. Hebat zaman-zaman Rasulullah SAW ni. Kemudian seterusnya ingat sedekah. Jadi pergi pada wallazina hum li furujihim hafizun. Iaitulah mereka jaga maluan. Allahu Akbar. Jaga kemaluannya. Di sini iaitu mereka yang menjaga faraj. Jadi kena hati-hatilah. Jauhi zina. Jauhi zina, la taqrabu zina. Allah Akbar. Saya minta ampun. Minta maaf lah dengan adik. Minta ampun dengan Allah. Minta maaf dengan adik. Pak perkara ni. Allah Akbar. Saya tak pergi mana pun dekat rumah dia. Tapi dia boleh jadi. Tengok cerita bukan cerita biasa. Tengok cerita anime je. Kartun kan. Pun tak boleh jika mempengaruhi menaikkan syahwat. Allahu Akbar. Cabaran sangat besar kita hari ini. Banyaklah istighfar minta ampun dengan Allah. Jadi bagi mereka dapat mengelak ni, subhanallah. Bagi adik-adik yang dah ada,
doa-doa lah minta Allah segerakan. Bagi yang tak ada, jangan cari masalah. Selesai dulu masalah yang kita. Yang paling utama, belajar betul-betul. Belajar sesungguh. Nak jaga keluarga ni, jaga maruah kita sesungguh. Amin ya Allah. Kemudian baru pergi kepada seterusnya. Ayat yang ke-6. Apa maksud ayat ke-6? Kecuali atas isteri mereka atau hamba-hamba saya mereka, maka sungguh mereka tidak tercela. Ini ayat yang ke-6 ni, dia jaga je sisi dia, hamba, kalau ada hamba. Okey, yang ke-7, maka saya mencari di belakang itu, iaitu isteri dan hamba saya, maka mereka itu melampaui batasan. Allahu Akbar. Orang yang cemerlang dia takkan buat perkara yang lara. Antara perkara yang jatuh bab zina, iaitulah minta maaf ya adik-adik, kawan je. Kita berkapakan kawan biasa pun tak boleh. Akan menyebabkan ilmu tak berkat belajar. Kita best student, hebat, Alhamdulillah. Tapi bila sampai satu masa, kenapa jadi sakit kepala? Saya sakit kepala sangat, tak boleh nak online masa kelas. Allahu Akbar. Muhasabah balik. Jadi bila diuji rasa macam tu, ada perkara yang Allah nak kita banyak istighfar. Saya jumpa ramai berapa orang student kita, yang depan online ni dengan alasan sakit kepala ke apa, Ustazah, memang bila faham yang tu, bila dengar dia tu, memang Ustazah husnuzan dengan Allah sayang dia, memang terpilih. Jadi kena cepat-cepat sama-sama kita istighfar, banyak selawat pada Rasulullah SAW. Kemudian seterusnya, minta maaf, kita nak cerita lagi kecemerlangan ni bila ada sifat sidik. Subhanallah, iaitulah orang-orang yang mereka pada amanah mereka dan janji mereka jaga amanah. Yang pertama, jaga amanah dengan Allah. Hak Allah kita jaga. Waktu solat, walau 1 saat pun kita jaga. Masuk je waktu 10 minit sebelum masuk waktu, kita dah standby nak solat. Nak solat sunat. Nak jumpa Allah. InsyaAllah keberkatan tu sangat luas daripada Allah Ta'ala. Terutama keberkatan masa kita rezeki Allah Ta'ala itu. Okey. Seterusnya, ini amanah Allah. Amanah kita dengan mak ayah kita. Amanah kita dengan keluarga, bagi yang dah kahwin, amanah dengan suami kita, amanah dengan isteri kita, amanah kita dengan anak-anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila cerita pasal ni seorang, 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri, kita Rasulullah kan? Allahu Akbar, betul. Tetapi Allah kata cukup 1 je. Kenapa? Sebab Allah tak nak biarkan umat Nabi Muhammad lama di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jadi amanah Allah ni kita buat yang terbaik, segera-segerakanlah. Kena jaga betul-betul. Amanah dengan ilmu Allah. Inilah yang paling utama Allah katanya. Termasuklah ia dikira sebagai hutang kita dengan Allah. Kita akan bayar dengan kita segerakan, ikhlaskan hati kita kerana Allah Ta'ala. Kemudian seterusnya, dan orang yang mereka atas salah mereka jaga solat. Mereka jaga solat. Okey, itu yang kita dah cerita. Dan mereka itu orang yang mewarisi. Ini sangat menarik. Selalu kita cerita pasal harta pusaka adik-adik kan. Orang yang dah berkeluarga, yang ada anak, ada isteri, dan tinggal dunia ni. Ada bahagian harta faraid. Jadi selalunya orang kata siapa pewarisnya. Betul tak adik-adik? Jadi sifat sidik ni Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia mewarisi apa? Rupa-rupanya. Iaitulah mereka ni bermula, minta maaf adik, kita tengok daripada ayat 1 sampai ayat ke-10 ni, mereka yang mewarisi, bakal mewarisi Jannatul Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Allah tu yang saya sebut sangat Jannatul Firdaus, biar dia layak aku masuk tak masuk ke, yang penting sebut sentiasa. Jangan sebut perkataan lain. Walau sebut aku tak nak sebut Allah Akbar. Tolonglah ya Allah. Nak benarkan hati kita untuk syurga je ya Allah. Nak paling pentingnya Allah rahmati kita. Allah sayang kita. Allah izin kita sama dengan Rasulullah SAW. Itu je. Yang lain tetap tepi dulu. Sabar. Ambil dulu yang banyak lagi yang kita tak sempat lagi ni. Jadi masa kita dah tak banyak adik-adik. Jadi kita kena sesungguh mewarisi. Cuba nak mewarisi syurga ni, iaitulah bermula daripada 8 perkara tadi. Yang pertama kita mesti jaga waktu solat kita. Jaga waktu kita doa. Jaga waktu tahajud kita. Jaga waktu kita ulang kaji pelajaran kita. Jaga waktu kita baca Al-Quran. Waktunya yang paling masyhur Allah cerita dalam Al-Quran, iaitulah sebelum fajar. Sebelum waktu subuh, jaga waktu tu. Sebab apa?
teman setia di alam kubur lagi. Allahu Akbar. Ini kena jaga betul-betul. Ini sebab Allah sebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalau ya dia betul jaga solat ni, apakah ciri betul-betul dia boleh jaga semua ni? Sebab ramai di kalangan kita macam Ustazah nak istiqamah. Ustazah pun tak tahu nak jawab adik-adik. Tapi kita tengok ulama fasir ni bahaskan dalam ayat ni membenarkan, kita benarkan hati kita, kita berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita nak berpegang dengan sifat sidik ini, maka kita jaga 8 perkara ni. Allah Akbar. Macam mana? Tak boleh kita saya jaga waktu solat, tapi dalam masa sama kita buat zina. Auzubillah. Saya jaga waktu zina, saya tak buat lah, mana saya tengok mana lah dia berkenan aku tak ada kan kan kawan cakap tengok dia kau jeling, dia jeling kat kau lah, itu bau sikit kita you ke ini bukan lagi namanya orang yang betul-betul memelihara waktu solat ni. Ini permasalahan dia ada kaitan ni. Maka yang bermula allazina hum fi salatihim khashi'un, yang orang yang betul-betul solat ni confirm dia berjaya betul. Tetapi kita tengok wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, ayat yang ketiga. Orang yang betul-betul terpelihara daripada melakukan perkara yang lawa, iaitu orang yang mampu jaga waktu solat. Maksudnya dalam waktu solat dia memang khusyuk. Ya adik-adik boleh jelas ini sifat sidik. Sifat sidik nak datang yang betul-betul dia benar, dia tak ada sifat rasa kitman, dia rasa bukan kitman ke adik-adik? Bohong. Jadi untuk adik-adik, subhanallah dia jaga perkara ni. Yang ketiga, dia tak buat perkara yang lara supaya dia terpelihara, solat dia mesti khusyuk. Kemudian wallazina hum li zakati yang betul-betul zakat dia membersihkan hati dia, dibuat betul-betul kerana Allah, dia mesti melalui 2 perkara. Yang pertama solat dia khusyuk, yang kedua dia tak buat perkara yang lara. Kemudian zakat dia sempurna macam mana? Dia jaga maruah dia. Ambil ayat yang ke-5 tadi. Dia jaga maruah dia, barulah membenarkan perkara yang solat itu memang betul. Dia tak buat perkara yang lara. Kemudian dia betul-betul keluarkan zakat. Dia memang jaga maruah dia. Mana sifat dia? Iaitulah dia pelihara keluarga dia. Dia pelihara keluarga, bukan dia jaga isteri dia, anak-anak pun dia jaga. Untuk maklum adik-adik, baru ni Ustazah acap kali dah jumpa dengan seorang ibu ni. Seorang ibu ni hebat, ibu ni ahli jawatan kuasa masjid. Maaf Ustazah cerita di sini, subhanallah memang hebat dia. Tetapi ingat, siapa-siapa tahap di Nabi pun tetap diuji Allah Ta'ala. Dia diuji. Ada setengah minta maaf dalam satu keluarga, Allahu Akbar. Kita tak mampu nak beri kasih sayang pada semua ahli dalam keluarga kita. Betul tak adik-adik? Allahumma salawat, kita selawat, minta ampun dengan Allah. Tak mampu semua. Tapi kita berusaha ke arah itu. Fastabiqul khairat, meletakkan hak dia yang benar, yang betul. Tetapi ada juga syaitan dia akan uji. Syaitan dia akan goda juga. Allahu Akbar. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi kita kena ikut mana yang prioriti dalam kehidupan kita. Tanggungjawab kalau yang lelaki siswa dia dahulukan, bakal nanti isterinya. Siswi mesti dahulukan suami. Kalau yang dalam belum lagi kahwin, ramai di kalangan ahli kita yang belum kahwin, masa lagi kita untuk belajar semua ni, apa yang kita kena buat? Mak ayah kita. Biarlah kita bergaduh adik-beradik tak puas hati, tak senang kita dah cakap, dah cakap baik, dia lagi sakit hati macam kisah Nabi Yusuf ni. Masya Allah. Apa yang kita nak? Dahulukan mak ayah kita. Manjakan dengan hati mak ayah kita dengan kasih sayang. Kita kerana nak mempertahankan hak kita, rasa macam tak ada, mak ayah rasa pilih kasih lah, saya ni macam mana. Tetapi tetap dahulukan mak ayah kita. Itu selamat. Kita benarkan dulu mak ayah kita susah payah untuk kita. Okey, subhanallah. Kemudian kita pergi kepada seterusnya untuk melengkapkan sifat sidik yang menyatakan bahawa kejujuran teras kecemerlangan. Kena ikut yang ni. Ya Allah dah turun dah. Allah dah beritahu kita yang sikit ni saja je baru. Sempat tak kita buat yang ni? Boleh tak kita ikut betul-betul yang ni? Belum lagi ayat Allah 30 juzuk ni. Okey, kita tengok lagi. Allah SWT. Dia tak buat perkara yang ahli keluarga tak tahu. Kita ramai hari ni kita percaya pada kawan-kawan daripada ahli keluarga sendiri. Allah Akbar. Tak tepat. Minta maaf, tak tepat. Minta maaf Rasulullah SAW pesan kepada kita dulukan ahli keluarga kita. Memang betul kalau ada wujud dalam surah At-Tahrim. Rasulullah SAW diuji dengan cabaran isteri yang ramai supaya menjadi pengajaran kepada kita hari ni isteri seorang pun
macam-macam. Ini kan istimewa. Maka Allah nasihat, maka Allah beri pengajaran. Allah beritahu kat Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita surah Tahrim berkata Rasulullah SAW mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Gara-gara isteri-isteri ni dia ada tim-tim dia ni. Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Hafsah. Kemudian Allah SWT Zainab binti Jahsy ni dia ada pok dia tim-tim isteri. Minta maaf. Jadi Rasulullah sebenarnya benar. Ni awal ayat surah Tahrim Allah tegur Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharimu. Kenapa kamu haramkan perkara yang aku halalkan? Sebab kisahnya Zainab binti Jahsy ni dia memang rapat sekilas seperti ahli keluarga dengan Rasulullah SAW juga Kemudian apa yang berlaku bila dah waktu petang-petang Rasulullah balik dari masjid, Rasulullah balik jumpa sahabat, Rasulullah SAW datang selalu lepak dengan Sayyidatina Zainab. Minta maaf sikit nak cerita benar je Rasulullah SAW. Kita dah masuk cerita sirah Rasulullah sikit-sikit tak apa. Kemudian apa yang berlaku pada Rasulullah SAW bila jumpa Zainab ni, Zainab binti Jahsy dia akan sedia asal. You know asal? Madu. Saya suka madu, sensitif manusia ni. Asal. Sebab Arab, asal lahjah Arabiah tu dia macam dalam syurga lah. Masya Allah hebat bahasa Allah Ta'ala ni. Rasulullah SAW dihidangkan asal oleh Zainab binti Jahsy. Sampai Zainab ni isteri yang solehah, yang beriman, mukminah ni dia sediakan asal yang paling terbaik, madu yang paling terbaik. Sehingga kan isteri Rasulullah ni heran, siapa Rasulullah ni petang-petang banyak lepak kat rumah Zainab ni. Jadi dia orang tahulah cerita bahawa Zainab ni pandai ambil hati Rasulullah kan. Jadi Rasulullah SAW seorang yang sangat sedih, sangat benar. Apa yang berlaku? Rasulullah SAW bila balik kemudian berpakatlah. Sebelum tu berpakatlah Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah pakat. Kita guru kita ni kalau Rasulullah balik kat rumah kita nanti cakap dulu Rasulullah berbau. Berbau busuk. Rasulullah sensitif Rasulullah tak suka busuk-busuk. Jadi sekarang kebetulan Rasulullah bergiliran balik rumah Sayyidatina Hafsah bekerja. Dia ikut apa yang dirancang oleh antaranya Sayyidatina Aisyah tadi. Beritahu kat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pasal kau busuk ya Rasulullah. Terkejut juga Rasulullah, pasal apa busuk? Aku pergi singgah rumah Zainab je tadi minum madu je, bukannya apa pun. Kan? Lepas tu kata Allah SWT kata Hafsah, betul madu tu memang bagus tapi mungkin lebah yang bisa lebah yang mengeluarkan madu tu dia pergi kat pokok sini pokok yang mungkin pokok yang berbau. Jadi Rasulullah bila dengar macam tu Rasulullah beritahu kat Hafsah nak jaga hati isteri. Masya Allah, hebat Rasulullah kan. Dengan benarnya dia kata macam jujur je dia orang lu kan. Allah Akbar. Apa yang berlaku Rasulullah berkata, tak apalah Hafsah, aku bersumpah lepas ni aku tak makan dah madu. Aku tak nak makan dah asal. Rasulullah SAW bersabda. Maka bila Hafsah dengar tu rasa lega dah. Jadilah perancangan kita, jadilah. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW pesan pula kat Sayyidatina Hafsah, jangan royak kau orang lah weh. Maaf orang Pantai Timur semangat ni. Jangan beritahu kau orang Hafsah. Ini aku dengan kau je wahai Hafsah. Maka Hafsah ni rasa semangat, rasa seronok bila Rasulullah SAW ni tak sama ni sedar kita sedar dia pergi beritahu kat Sayyidatina Aisyah. Ini satu perkara yang menjadi pengajaran kepada kita, terutama kepada wanita. Maksud Ustazah, jadi perkara aib dalam keluarga walaupun kita ada berkeluarga banyak macam tu kan, tetap kena jaga, terutama bila Rasulullah pesan jangan beritahu ke orang. Macam mana nak kawal ni? Ni yang nak kaitkan dengan benda-benda lara ni. Benda-benda yang kita cerita pasal benda tu biasa je, tetapi itu yang berlaku. Jadi jangan terkejut lah. Sama sekarang kalau ada gosip-gosip ke apa, netizen kata apa-apa, kita tengok apa yang berlaku, apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, betapa benarnya Rasulullah SAW, kerana benarnya Allah turun satu ayat dalam surah Tahrim ni, Allah tegur Nabi Muhammad. Kerana mu nak jaga pandangan manusia, mu nak jaga perasaan isteri mu, sanggup mengharamkan madu tersebut. Sedangkan madu asal ni ada perkara yang halal dalam Islam. Maka Rasulullah SAW bertaubatlah, minta ampun dengan Allah dengan kesilapan yang kadang dia manusia biasa tersilap juga kan. Jadi nastaghfirullahalazim. Dan Sayyidatina Hafsah ni riwayat menceritakan pun ditegur juga oleh bapa dia Umar Al-Khattab. Mu Hafsah ni kata, sanggup ke mu nak kena cerai, dicerai oleh Rasulullah SAW? Tak sanggup kan. Ini kan cabaran besar menjadi
mukminat sisi Rasulullah SAW. Jadi kita tak nak mengambil kesempatan cerita ni. Kebenaran yang ditunjuk sidiknya Rasulullah SAW, kita mengambil kesempatan pula. Kita cerita pula, tengok. Zaman Rasulullah, isi-isinya kita cerita. Itu satu kesilapan besar. Pernah berlaku pada Sayyidatina Aisyah juga kan. Dia dengki Asyik. Ya Rasulullah, Asyik duk sebut je kat jauh. Sayyidatina Khadijah. Rasulullah benar. Dia tak pandai nak kantong, tak pandai nak tipu. Ada soalan selalu Ustazah Timur, boleh tak kita nak tipu bohong sudahlah kan. Tak boleh. Minta maaf, tak boleh. Dalam Islam sebenarnya pandangan ulama tu, kalau kita nak kaitkan dengan bahasa ulama tasawuf, nak jaga hati kita ni supaya bersih dengan Allah Ta'ala, supaya sidik yang benar-benar diridai oleh Allah Ta'ala, kena benar macam mana Rasulullah SAW begitu sangat benar dengan syahadah yang termaktub yang kita belajar sampaikan akhir hayat kita, insya-Allah kita kena faham, kena benar Rasulullah. Tak apa, selamat kita di dunia, mungkin kita rasa tak selamat di akhirat, kita nak lagi mana kan. Inilah cabaran Nabi Rasulullah SAW. Kemudian nak kongsi sikit, nak jadi kita yang betul-betul cemerlang, bila dia dah ada, dia jaga isteri, dia jaga keluarga dia, dia benarkan keluarga dia, bahawa keluarga dia tak buat kesilapan. Kita kadang-kadang hujung jari ni masalah IT, handphone ke apa, satu perkara kita nak kawal susah. Tetapi kita ajak bersama-sama, benarkan diri kita. Kalau kita nak main, orang lain pun boleh main juga, tapi benda yang sama. Boleh tak buat? Allahuakbar. Kena banyak doa dengan Allah. Kemudian seterusnya, untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, adik-adik yang disayangi Rasulullah SAW, jaga amanah. Allah ulang lagi, dan nak jadi sifat yang benar, pastikan amanah kena jaga dulu. Allahuakbar. Jaga amanah kita, insya-Allah. Kemudian seterusnya adik-adik, barulah pergi ayat yang ke-9. Barulah istilah kita boleh pelihara solat kita. Barulah doa kita Allah mudah makbul. Ya Allah, ya Tuhan, Allah mansur Islam di Malaysia. Ya Allah, selamatkanlah selamatkan Islam, peliharalah Islam di Malaysia ni. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Hapuskanlah penyakit yang boleh menyebabkan kami ni bimbang takut kufur denganmu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Agak-agaknya Allah makbul tak kalau perkara yang kita buat. Perkara zina kita terbabas. Perkara nak jaga waktu, kita ambil tak kisah dia. Allahuakbar. Jelas ya adik, kita kena benarkan apa yang kita buat ni semua ni adalah kerana Allah. Mesti jujur. Pastinya kecemerlangan menjadi hak kita. Sampai buktinya kita akan mewarisi. Kalau hari ni kalau mati, mewarisi tanah yang luas. Rumah banglo banyak mana. Macam-macam dia bilang kan. Anak 10 orang. Tetapi hakikat sebenarnya Allah nak orang yang benar-benar cemerlang ini, iaitulah mereka benar dengan mendapat Jannatul Firdaus, kekal di dalamnya. Amin ya Allah. Okey, jelas ya adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, rasanya panjang lagi kalau ikut slide yang ada ni. Tapi tak apa. Ustazah rasa setakat ni dulu sebab waktu kita diberi ruang selama 1 jam. Andai kata kalau ada soalan, boleh sediakan soalan di ruangan yang ada. Okey, anda serahkan kepada si majlis kita, insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat padat dan berinformatif, insya-Allah. Sebarang soalan boleh diajukan di ruangan komen YouTube dan insya-Allah soalan-soalan kalian akan dijawab melalui laman Instagram Quraish Mawar. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sama-sama menonton program Dia Rasulullah Siri 3 ini. Semoga kita mendapat manfaat bersama. Terima kasih juga kepada Ustazah Nisa yang untuk perkongsian bagi tajuk yang cukup berguna dan menarik pada hari ini. Selesai sudah Dia Rasulullah Siri 3 kita. Kawan-kawan dan para pendengar jangan khawatir dan jangan sedih sebab kita akan berjumpa lagi dalam Dia Rasulullah Siri 4 yang bertajuk Tabligh Rindunya Rasulullah pada kita. Menarik kan? Nantikan untuk siri yang seterusnya sebab saya pun tak sabar untuk nantikan topik yang menarik ini. InsyaAllah. Okey, semoga ilmu yang kalian peroleh pada malam ini bermakna dan menjadikan kita lebih baik dan mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Tahniah kerana usaha untuk hadir dan kekal sehingga ke akhir siri 3. Jumpa kalian di siri 4 nanti. Sebelum saya mengakhiri program hari ini, rakan-rakan digalakkan untuk menyertai pertandingan mencipta dan menyampaikan puisi untukmu Rasulullah, dan pemenang akan mendapat hadiah wang RM1 serta sijil. Yang berminat untuk menyertai pertandingan ini, kalian boleh scan QR code pada poster untuk menyertai pertandingan.
Terima kasih dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Dan diingatkan untuk para penonton untuk mengisi link Google Form kehadiran pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum.